An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada? Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbisnes.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbisnes.com. BYOND. Beyond kan ada? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga,
Mavilcare adalah jawapannya. Since 2017, at the initiative of IKIM Senior Research Officer Muhammad Shafiq bin Burhanuddin, IKIM Radio began to air an English segment series called Shaping Tomorrow, produced initially by Ahmad Nazri Muhammad Yusof and now Mazlina Ismail. Shaping Tomorrow attempts to offer a fresh content to IKIM Radio's listeners by focusing on thought-provoking ideas and beneficial experiences of individuals and organizations. It also seeks to share the stories of individuals who are making a difference in the world and inspire listeners to take action. The show aims to play a proactive role by preserving timeless content instead of reacting to trendy issues, as well as aims to inspire a new generation of informed and discerning audience by tapping into the rise of the podcast movement as an innovative and compelling medium. Among the renowned guest speakers who have appeared on IKIM Radio's Shaping Tomorrow include scholars such as Professor Dr. Alparslan Achikjan from Turkey, Professor Dr. Abbas Mirakhor from Iran, Dato Dr. Said Ali Taufik Al-Atas, diplomats such as the Ambassador of Turkey and Bosnia-Herzegovina, corporate talents such as Dato Nazim Rahman and Jumaatun Azmi, artists such as the calligrapher Siti Yusof, and activists such as Yasri Khan from the Swedish Muslims for Peace and Justice, and many more. In conjunction with IKIM Radio's 20th anniversary, Shaping Tomorrow hopes to continue contributing to the global conversation on our collective future and wishes to express our gratitude to listeners for the support. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, di jam yang kedua untuk Destinasi IKIM, dan syukur Alhamdulillah kita nak teruskan lagi bicara kita untuk rancangan yang kita bawakan di setiap hari Selasa petang. Kita ada rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, Islam Agamaku insya-Allah akan dibawa oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia. Dan untuk para pendengar, insya-Allah tajuk petang ini doktor akan membincangkan tentang satu syariat, pelbagai fiqh kefahaman. Dan untuk anda, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga akan bawa di YouTube IKIM Media. Betul. Soalan dan juga pertanyaan boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 01129004 004 atau juga anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook Live IKIM FM. Okey, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Islam Agamaku. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita biru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Persahabatan ilahi,
bertemu kembali. Kenang masa indah kita hari ini. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya. Hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang. Semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita hari ini. Seindah hari ini. Indahnya berpermadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Korban adalah ibadah yang sangat dituntut dan paling disukai Allah ketika Aidil Adha. Ayuh sertai korban bersama haluan di negara kita dan di negara yang lebih memerlukan seperti Syria, Somalia, Kemboja, Palestin dan banyak lagi. Hantarkan kepada mereka secebis kegembiraan di Aidil Adha ini. Untuk pendaftaran, layari korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909, 011-2051-1909. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada? Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbisnes.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbisnes.com. BYOND. Beyond kan ada. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM masih bersama Najasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi bincang dan juga bicara kita di setiap hari Selasa petang bersama dalam rancangan Islam Agamaku. Dan untuk waktu ini kita bersama Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama dalam pertemuan edisi hari Selasa, Doktor. Setiap hari Selasa seperti biasa. Dan sama-sama juga kita nak jemput sahabat pendengar untuk anda sertai kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita sama-sama nak bincangkan dengan tajuk yang dah pun kita siap sedia pada petang ini. Ya, insya-Allah tajuk petang ini bersama Islam Agamaku. Insya-Allah Doktor akan bincangkan tentang satu syariat pelbagai fiqh kefahaman. Ya, betul ya, Doktor. Jadi di awal ni Doktor, bagaimana kita nak dengarkan sedikit mukadimah dalam tajuk ini Doktor. Silakan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Morna. Sama. Seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada kali ini rentetan daripada topik minggu sudah, iaitu minggu sudah topik yang dibicarakan ialah kesatuan umat Islam. Ya, umat Islam adalah umat yang bersatu padu, ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi ada timbul persoalan bagaimana dikatakan umat Islam umat yang bersatu, ya, umat yang bersatu padu, ya. Sedangkan kalau tengok secara gambaran umat Islam terpisah. Contohnya terpisah dengan mazhab fiqh. Kita di Malaysia mazhab fiqh Imam Syafi'i. Kalau kita pergi Mesir, mazhab fiqh dia lain sikit, mazhab rasmi dia Hanafi. Kalau kita pergi Arab Saudi, mazhab dia Hanbali dan sebagainya. Jadi macam mana dikatakan umat Islam
sebagai umat yang bersatu padu. Di sinilah kita nak sambung bicara untuk luaskan lagi kefahaman kita bahawa Islam ini salah satu dasar pokoknya ialah syariat. Ya, perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Ya, jadi syariat Nabi itu satu. Sebab itu ada 3 sebutan kepada syariat ini. Ya, 3 sebutan kepada syariat, iaitu sebutan yang pertama syariatullah, syariat Allah. Ya, syariat Allah. Jadi kita berada dalam agama Islam ini berada di atas syariatullah, syariat Allah. Itu yang pertama. Ya, bahasa yang pertama. Bahasa yang keduanya disebut sebagai syariatu Rasulillah, syariat Rasulullah ataupun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa sama aja, syariat Allah tu syariat Rasulullah lah, sebab Rasulullah menyampaikan syariat apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bahasa kita syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa yang ketiganya disebut sebagai syariatul Islam, syariat Islam. Jadi 3 perkara ni benda yang sama. Syariat Allah itulah syariat Nabi Muhammad, itulah syariat Islam. Kalau kita kata syariat Islam, itulah syariat Allah, itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita beragama Islam, ya, Islam dari sudut agama tu salah satunya ialah syariat. Maka kita berada di atas syariat Allah, syariat Nabi Muhammad dan juga syariat Islam. Ini dikatakan sebagai satu syariat. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Kemudian kami, yakni Allah, jadikan engkau wahai Nabi Muhammad ala syari'atin, di atas satu syariat. Syariat mufrad, singular perkataan itu syariat. Kalau plural, kalau jamak dia kata syara'i', syari'atun, syari'atani, syara'i'. Tapi dalam ayat ni sebut satu je, ala syari'atin, atas satu syariat. Fattabi'ha, ikutlah syariat ni, ikut satu je. Syariat Allah, syariat Islam, syariat kamulah. Syariat Nabi, bahasa kita tu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi', ikutlah syariat yang satu ni, wala tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun, dan jangan ikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Ya, itu syariat. Jadi kita ni umat bersatu kerana syariat kita satu. Ya. Jadi kita ada pensyariatan solat, ya. Kita ada pensyariatan wudu, kita ada pensyariatan puasa, kita ada pensyariatan zakat, kita ada pensyariatan haji, kita ada pensyariatan nikah kahwin, ya, rukun nikah dan sebagainya. Jadi konsepnya, dasarnya sama saja. Ya, sama saja, ya. Kita ambil contoh yang dekat dengan kita katakan pensyariatan wudu. Jadi wudu ni mudah syariat dia. Maknanya kalau kita pergi kita baru masuk Islam, ya, dan sebagainya, budak anak-anak kecil, ya, muallaf dan sebagainya, mudah, ya. Pergi ke tempat ambil wudu, basuh tangan, ya. Maknanya mudah, ya. Terus basuh muka ni sambil niat nak ambil wudu, basuh tangan sampai siku, sapu kepala sikit dan basuh kaki. Settle. Syariat ni mudah, ya. Maknanya nak ambil wudu ni simple. Maknanya sekali ajar, 2 kali ajar tu dalam masa 5 minit tu dah belajar, dah faham dah cara nak ambil wudu. Itu syariat. Syariat mudah. Tetapi bila mana kita nak cerita detail hukum hakam, inilah kata school of thought, ya, pemikiran manusia, ya, kefahaman terhadap syariat itu dikembangkan, digali, hikmah,
digali perkataan dia, tengok macam-macam, akhirnya dikembangkan, maka bila tengok kitab fiqh tu, kefahaman tu dia jadi tebal. Ya, dia jadi tebal. Jadi sebenarnya syariat tu mudah. Syariat tu simple, senang diamalkan. Syariat tu satu, kefahaman itu pelbagai ya. Misal kita kata contoh beginilah dalam negara kita ada perlembagaan persekutuan. Satu ya, perlembagaan persekutuan. Tetapi dalam nak mentafsirkan perlembagaan, nak menghuraikan perlembagaan tu macam-macam pandangan. Ya, macam-macam pandangan. Ya, hakim mahkamah ya, mahkamah mentafsirkan perlembagaan, pandangan daripada peguam ya, macam-macam pandangan. Jadi semua mentafsirkan perlembagaan. Dalam perlembagaan kata begini, perkara berapa, pasal berapa ya, pasal A, pasal 1, 2 dan sebagainya, perkara 150, semua akan perlembagaan tu satu, tapi pentafsiran itu pelbagai, cara faham tu pelbagai. Maka begitulah umat Islam ni umat bersatu kerana syariatnya hanya satu, tetapi kefahaman ni lah dalam bahasa tu fiqh ni, faqih, nak faham tu, faham daripada ayat Quran, faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita paling asas kita pegang kepada syariat, kepelbagaian itu ini kita akan ada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu dia yang dinamakan sebagai syariat, landasannya ada di situ, dan pastinya kita orang Islam, semua umat Islam mengikut syariat tersebut. Tak kisahlah berada di mana sekalipun kan, syariat tu yang diutamakan. Okey, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004, dan para pendengar boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma alayka tawakkaltu wa ilayka al-masir, 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 Allahumma alayka tawakkaltu wa ilayka al-masir. Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri.
توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Doktor masih bincangkan tentang tajuk satu syariat pelbagai fiqh kefahaman. Dan untuk para pendengar yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, tadi di awalnya doktor berikan kepada kita penerangan tentang syariat, betapa pentingnya kita mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan dalam agama Islam. Doktor, kita nak sambung lagi doktor untuk bicara yang selanjutnya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syariat itu adalah perkara yang asas, kefahaman ataupun fiqh itu pelbagai ya. Saya sebutkan contoh tadi perlembagaan, tetapi kefahaman tafsiran di kalangan hakim, di kalangan peguam-peguam itu tak termasuk lagi orang yang belum bidang undang-undang tu, dia tafsir macam-macam lagi ya. Jadi sini kita melihat contoh yang lain lah ya. Contoh kita nak faham, kita mengaji matematik sekolah rendah, matematik sekolah menengah sampai matematik universiti. Yang betul-betul kita nak guna dalam kehidupan ni ya, yang betul-betul kita nak guna dalam kehidupan ni matematik sekolah rendah aja. Saya ingatlah kan, ya kita nak tukar duit RM10, RM5, RM50 ya, bagi barang, bagi duit RM10, harga barang RM9, bias RM1, mudah aja. Yang tu kita belajar, sekolah rendah kita belajar ya. Yang sampai matematik sekolah menengah tu ya, sekolah menengah, kemudian masuk matematik tambahan. Kalau kita ambil pengkhususan matematik pula universiti, maknanya majoriti masyarakat tak guna pun, tak gunakan ilmu tu pun ya. Yang kita mengaji sekolah rendah tu, yang tu yang basic, yang asas dia tu. Yang sekolah menengah, yang universiti tu teori-teori, pendapat-pendapat ahli-ahli matematik itu secara umumnya tidak digunakan oleh majoriti masyarakat ya. Tapi ahli dia adalah ya, pakar dia ada di situ ya. Maka begitulah maknanya syariat ni simple. Syariat ni mudah, senang, satu je, syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cerdik pun faham syariat Allah, orang tak cerdik pun faham syariat Allah. Orang mengaji tinggi pun faham syariat Allah, orang yang mengaji rendah pun faham syariat Allah. Sebab itu dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam hadis, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la naqra, atau kama qala. Kita, kata Nabi, adalah umat yang ummiyah, yang buta huruf. La naktubu wa la naqra, atau kama qala. Kita tidak tulis, kita tak baca. Adakah maksud hadis Nabi ni, maksudnya adakah maksud Nabi nak bagi tahu kita ni tak perlu mengaji tinggi-tinggi? Tidak, bukan. Maksud hadis Nabi ni, kita umat yang buta huruf ni nak bagi tahu syariat Islam ni very simple, mudah sangat. Ya, orang yang tak tahu baca pun dia faham syariat Allah. Dia tahu cara nak ambil wudu, dia tahu cara nak semayang, dia tahu cara nak bayar zakat, dia tahu nak puasa. Puasa mudah aja. Bangun pagi tu sebelum subuh, makan sikit, sahur sikit, then niat nak puasa, selesai. Tak payah buat apa dah. Tak payah jangan makan, jangan minum je. Nanti bila maghrib buka puasa.
very simple, senang. Itu syariat. Tapi fiqh nanti dia akan panjang penjelasannya, ulama kata begini, ulama itu kefahaman masing-masing. Jadi kesatuan kita, kesatuan dari sudut syariat itu, ya. Baik, jadi saya buat contoh matematik. Menaik sekolah rendah tu yang basic yang kita nak guna dalam kehidupan seharian kita. Naik sekolah menengah kita kurangkan guna dah. Naik universiti kita tak mengajar, itu ahli-ahlinya saja. Sama juga dengan sains. Yang kita nak mengajar sains ni sikit je. Besi kalau kena terdedah kepada air apa semua tu dia akan jadi karat. Api tu panas, ya. Bumi tu begini bentuknya, cukup dah tu, ya. Pokok perlukan matahari, perlukan tanah untuk tumbuh, ya. Sikit je. Ya, kita mengaji dalam sikit adalah fotosintesis, kita sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida. Pokok sedut karbon dioksida, dia proses fotosintesis, dia keluarkan oksigen, ya. Itu tinggi sikit lagi lah, ya, tinggi. Kemudian kita boleh mengaji kimia, fizik tu kita tak gunakan sangat. Majoriti orang lah tak gunakan. Ahli kimia dia gunalah, ahli fizik dia gunalah. Tapi majoriti masyarakat setakat sains sekolah rendah tu sudah memadai untuk kehidupan, ya, sudah memadai sains sekolah rendah, ya. Maka begitulah syariat tu very simple sebenarnya, ya. Jadi ini konsep yang perlu kita faham. Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut aqimus solat, dirikan solat. Senang je. Allah Ta'ala sebut beberapa perkara dasar dalam melaksanakan solat. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Baca, kena ada bacaan dalam masa sembahyang tu. Idza qumtum ila shalah, mesti nak sembahyang tu, ya. Warka'u ruku', wasjudu sujud. Jadi syariat dia mudah. Nampak seorang tu berdiri, nampak dia rukuk, i'tidal, sujud, dia tengah solat lah tu, dia tengah sembahyang. Mudah ya, ya, mudah ya. Detail nanti tu nak angkat tangan kat mana, sini ke sini tu, itu kefahaman para ulama dah tu, itu fiqh dah tu, ya. Syariat dia very simple, ya. Begitu juga wuduk kita mudah, ya. Jadi para muallaf sebenarnya syariat ni mudah, ya. Syariat ni mudah, ya. Cuma kenapa kita ada mazhab? Kenapa kita ada mazhab? Mazhab ni kefahaman. Dan kenapa kita ikut mazhab Imam Syafi'i? Kerana pendakwah kita dulu, mereka bermazhab Syafi'i, mereka sebarkan Islam, mereka ajar kita cara mazhab Imam Syafi'i. Baguslah. Sebab bila kita ada satu silibus, cara faham tu, dia memudahkan kefahaman kita dan dia menyebabkan kita tak bergaduh. Ya, alhamdulillah lah, kita ada satu sekolah pemikiran ni, contohnya tidak ada lagi kes bergaduh di masjid di surau kerana perbezaan mazhab fiqh ni. Dia satu senang. Ya, satu mazhab fiqh ni pun dia mengharmonikan masyarakat, ya. Satu syariat pun memang itu yang terbaik. Satu syariat, satu fiqh pun kita amalan kita. Cuma ahli dia adalah mufti, jawatan kuasa fatwa, mereka kena menggaji tinggi lah, kan. Kalau ada masalah tak boleh selesai satu mazhab ni, ada lagi beberapa mazhab, mereka akan cari jalan penyelesaian, ya. Itu konsepnya, ya. Jadi sebab itu perbezaan cara faham ini tidak memecah belahkan kesatuan umat Islam, ya. Perbezaan mazhab ni tidak memecahkan kesatuan umat Islam. Sebab itu para ulama menulis, ya. Ada ulama tulis rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, ataupun lebih kurang begitulah nama kitab dia, rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, ya. Rahmat bagi umat Islam, rahmat bagi umat Islam apabila ada perbezaan di kalangan para ulama, ya. Ulama beza ni, ulama ni kata harus, ulama ni kata haram, dia jadi rahmat, ya. Kalau kita haram tu berat bagi kita, ada ulama kata harus, ya. Jadi senang, tapi janganlah mudah-mudahlah, jangan mudah-mudah, kena ada fatwa mufti dan sebagainya supaya kita tidak bermudah-mudah dalam hukum hakam dan sebagainya. Tapi ada jalan keluar, ada, maksud saya lah, ada jalan
jalan keluar. Sebab itu kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Man ibtuliya bi syai'in, sesiapa yang diuji dengan sesuatu tak boleh selesai, ya, hukum ni tak boleh selesai ni, ya, falyuqallid man ajaz, maka bertaklidlah, ikutlah kepada orang yang ulama yang membenarkan. Itu jalan keluar tu ada, ya. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Jelas di situ Mona, bagaimana kita memahami syariah di situ, dan saya kira walau apa jua bangsa sekalipun yang memahami syariah Islam, insya-Allah semua akan faham dan juga boleh mengikut kepada satu yang sama, seperti kita solat kan, satu kiblat yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 Terus setia bersama kami. Kota Baru 89.8. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Nilai-nilai bersama IKIM. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Di dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan, serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan, dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kita bincang dengan tajuk Satu Syariat, Pelbagai Fiqh dan Kefahaman. Alhamdulillah. Ya. Dan Doktor, kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112900404. Kita terus jawab soalan Doktor, boleh? Boleh. Baik, insyaAllah. Okey, soalan yang kita dapat di sini, ada sahabat kita bertanya, namanya Azlan. Okey, Ustaz, golongan makrifat meletakkan syariat itu tak penting dan fiqh juga tak penting dan sewenang-wenangnya meninggalkan hukum syariat. Dan apa pandangan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ma'rifat sehingga meninggalkan syariat. Jadi kita faham bahawa agama kita ini terdiri daripada 3 perkara dasar agama Islam, iaitulah akidah, syariat dan akhlak. Ini 3 perkara dasar ya, akidah, syariat dan juga akhlak ya. Ma'rifat itu tidak termasuk dalam 3 perkara ini ya, secara kasarnya begitulah. Jadi kalaulah kita kata ma'rifat kita sehingga kita mengabaikan syariat ya, mengabaikan syariat, maka itu adalah ma'rifat yang sesat. Ma'rifat yang sesat, bukan ma'rifat yang benar, kerana dia tidak boleh meninggalkan asas ya. Kalau kita belajar matematik ya, kita belajar matematik peringkat universiti ya, tapi tak belajar peringkat sekolah rendah, pening kita akan jadi sesat ya. Kita tak belajar matematik biasa, tapi terus kita belajar matematik tambahan ya, kita belajar matematik tambahan, kita akan jadi pening, jadi keliru. Bila kita cerita kepada orang yang tak ada basic matematik pun ya, dia akan jadi keliru ya, jadi keliru. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan perkara dasar. Jadi sebelum kita belajar matematik tambahan, sebelum kita nak cerita pasal matematik tambahan, kita kena ada asas, iaitu matematik yang biasa ni dulu ya. Sebab itu kalau matematik tambahan ni, saya ingat silibus dia tingkatan 4 baru nak start. Sebab sekolah rendah dan tingkatan 1, 2, 3 dia belajar matematik biasa dulu, basic dulu, baru dia boleh masuk matematik tambahan. Jadi syariat ni dasar, fundamental. Kalau tinggalkan syariat, tak belajar syariat ya, terus masuk ma'rifat, maka ma'rifat itu dibina di atas benda yang tidak kukuh, benda yang longgar, maka syariat tidak ada, maka ma'rifat pun akan rosak, akan runtuh ya. Itu akan jadi ya, masalah yang besar ya. Jadi macam mana sekalipun tidak boleh tinggalkan syariat. Macam mana sekalipun tidak boleh tinggalkan syariat. Dan makrifat yang benar adalah kita beramal dengan syariat. Bila beramal sungguh-sungguh dengan syariat, itulah makrifat yang sebenar. Syariat suruh kita semayang fardu, kita semayang fardu dengan khusyuk. Itulah makrifat. Ya, kita bila kita khusyuk, kita rasa zauq, kita akan rasa seronok semayang solat, kita akan tambah lagi dengan solat sunat. Itulah makrifat. Orang yang makrifat ni, dia bukan sekadar puasa sunat, tapi dia puasa fardu, dia akan tambah dengan puasa sunat kerana dia rasa kelazatan melakukan ibadat. Tapi kalau makrifat, kalau makrifat kata awak tak perlu puasa Ramadan pun tak perlu puasa ya, tak wajib puasa, itu bukan makrifat, itu sesat. Jadi makrifat ni dia tambah lagi dengan amalan sunat ya. Kalau syariat ni dia bagi basic syariat, puasa Ramadan je lah cukup. Tapi kalau makrifat, dia rasa seronok dengan puasa ni, dia puasa Ramadan dia tak tinggal, dia tambah dengan puasa sunat. Sebab itu ahli-ahli makrifat, ulama-ulama dulu, mereka puasa macam puasa Nabi Daud, hari ni puasa, esok tak puasa lagi banyak puasa, itulah ahli makrifat. Lagi banyak semayang, itulah ahli makrifat. Jadi hari ini makrifat yang sesat,
Semayang fardu pun tak buat, semayang sunat pun tak buat, puasa fardu pun tak buat, puasa sunat pun tak buat, zakat tak bayar, sedekah pun tak ada. Itu bukan makrifat yang sebenar. Itu adalah suatu kesesatan walaupun namanya makrifat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia yang kita boleh terus memahami istilah-istilah tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doktor, untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi bila kita faham ya, kita masuk Islam, kita beragama Islam, kita beramal dengan syariat Islam. Ya. Jadi kalau muallaf masuk Islam, saya masuk untuk beramal dengan syariat Islam. Jadi syariat ini adalah fundamental. Syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh saya semayang, Allah suruh saya puasa, Allah suruh saya bayar zakat kalau ada kemampuan, Allah suruh saya jangan berbohong, Allah suruh saya tunaikan janji, tunaikan hak. Itu semua adalah sebahagian daripada contoh-contoh syariat Islam. Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah semoga kita memahami di situ dan juga mengetahui betapa pentingnya kita belajar tentang syariat. Dan pastinya juga walau dah lama ataupun memang kita lahir-lahir ini dalam Islam, dan ada sahabat-sahabat mu'alaf kita baru saja memasuki untuk dalam agama fitrah ini, agama Islam. Alhamdulillah, pastinya syariat yang sama, tetap asasnya yang sama, yang boleh sama-sama kita menjalankan amal ibadah kita. Moga penuh berkat dalam hidup ini, kita rapat dan juga hebat bersama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah, amin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insyaallah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat penonton yang juga mengikuti kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda nak sama-sama terus ulang kaji, boleh saja layari di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita hayati dan juga tonton semula rancangan Islam Agamaku. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البريء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسين الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
Penyampai berkaliber, Salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, Muhammad wa alihi wasallam. inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini